Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada segala hamba-hambanya, dan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan akan hajat hamba-hambanya. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala sentiasa di atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, dan kita telah sampai pada muka surat 80. 80. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, ma talaba minka syai'un mislu ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftikari. Maksudnya, tiada dituntut bagimu suatu daripada Allah Ta'ala dan tiada daripada lainnya seperti sifat iftirau, dan tiada yang telah menyegerakan akan segala pemberi kepadamu seperti zillah dan juga iftiqar. Jadi matan ini memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya seseorang tadi apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan kabulkan hajatnya bila mana dia merasakan dirinya itu ada benar-benar berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang tadi dia benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan memakai pakaian kehambaan, maka ini membawa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan akan hajatnya. Maka tiada satu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti mana dalam keadaan terpaksa. Ma talaba minka syai'un mislu ittirar. Tiada dituntut bagimu sesuatu daripada Allah dan tiada daripada lainnya seperti sifat ittirar. Maknanya tiada yang Allah Ta'ala minta kepada kamu kecuali Allah inginkan kamu benar-benar ada sifat ittirar dengan Allah. Apa makna ittirar? Ittirar ini maknanya seseorang itu merasakan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah. Apabila seseorang itu meletakkan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah, maka dia telah menunaikan kehendak Allah. Tiada ma talaba minka, tiada yang Allah Ta'ala minta daripada kamu. Syai'un sesuatu, mislu ittirar, seumpama ittirar. Ittirar ni maknanya apa? Makna merasa dirinya sangat-sangat berhajat kepada Allah. Dahulu, ini di antara rahsia orang-orang saleh, amal ibadatnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Ustaz pernah cerita satu orang wali Allah, bila ditanya kenapa kamu punya
doa kamu dikabulkan. Bila kamu berdoa, Allah Ta'ala kabul. Bila kamu berdoa, Allah Ta'ala kabul. Maka, apabila ditanya kepada orang itu, sang wali Allah tolak dia jatuh dalam sungai. Maka ketika mana jatuh dalam sungai, kebetulan dia tak pandai berenang. Maka, dia lemas. Maka dia minta tolong. Tetapi sang wali Allah Ta'ala tadi biar saja dia. Maka dia menjerit bersungguh-sungguh minta tolong. Akhirnya datang orang lain pula yang terjun selamatkan dia. Selepas selamat, dia datang jumpa sang soleh tadi. Dia kata, kenapa kamu tolak aku? Aku hanya tanya je bagaimana doa kamu dikabulkan. Tapi kenapa kamu tolak aku? Kata orang tadi. Maka kata sang soleh tadi, bagaimana rasa kamu ketika mana kamu lemas tadi? Kamu rasa macam mana? Dan apa harapan kamu? Apa yang kamu inginkan dalam hati kamu? Maka ketika itu aku benar-benar berhajat ada orang yang datang tolong aku. Setelah aku minta tolong, tak ada orang nak tolong aku dan kau pun tak tolong aku, maka aku minta dengan Allah Ta'ala biar ada satu orang yang akan tolong aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan satu orang terjun selamatkan aku. Kata sang wali tadi, dengan sebab itulah hajat aku, doa aku dikabulkan oleh Allah. Ketika mana kamu benar-benar berhajat kepada Allah dan ketika itu kamu dah putus harapan dengan makhluk, putus harapan dengan manusia dan ketika itu hanya menyerah kepada Allah Ta'ala sahaja, maka ketika itu Allah Ta'ala mengkabulkan hajatmu. Demikianlah cara aku berdoa. Ketika mana aku berdoa kepada Allah, yang pertama, aku meletakkan bahawa aku tidak mahu meminta pertolongan kepada makhluk, hanya kepadamu saja ya Allah. Maka meletakkan bahawa Allah Ta'ala saja yang akan mengkabulkan hajatnya dan dia hanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meyakini bahawa Allah akan memberinya yang terbaik. Allah tidak akan membiarkan dia. Maka dia yakin bila dia berdoa kepada Allah, dia yakin bahawa Allah Ta'ala kabulkan akan hajatnya. Kerana Allah dah berjanji, astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah doa kepada Allah, Allah Ta'ala mustajab. Maka dalam hati aku yakin 100% bahawa Allah Ta'ala ini akan kabulkan hajat aku. Dan di sini kita kena faham, orang-orang soleh, mereka memahami kabul hajat itu bukan bermakna apa yang kita minta kita dapat. Kita faham, kalau kita minta kita dapat, itu kabul hajat kita. Alhamdulillah, saya Ustaz, saya berdoa pada Allah supaya perniagaan saya maju. Tiba-tiba perniagaan saya jadi maju. Allah kabulkan hajat saya. Setengah orang sufi kata itu belum kabul lagi itu. Kecuali kamu kena tengok. Adakah bila Allah Ta'ala bagi kepada kamu itu, kamu minta supaya perniagaan kamu maju, maka Allah beri perniagaan maju. Adakah ibadat kamu semakin dekat dengan Allah? Kalaulah kita doa pada Allah supaya kita punya perniagaan kita maju, maka maju sungguh perniagaan. Tetapi kita semakin jauh dengan Allah, itu tidak dibanyak kabul. Maka orang yang saleh, kenapa Allah Ta'ala kabulkan hajat dia? Kerana yang kedua, kerana dia benar-benar yakin Allah kabulkan hajatnya. Apa makna kabul hajat? Bermakna Allah memberi yang terbaik untuknya. Sama ada yang Allah beri apa yang dia minta ataupun Allah beri apa yang dia tak minta. Maka itulah rahsia antaranya. Yang kedua, dia yakin bahawa Allah Ta'ala kabul akan hajatnya. Ini di antara rahsia. Maknanya doa orang-orang soleh ini dikabulkan doa dia. Dan yang ketiga yang menyebabkan kabul dia punya doa dia tadi, kerana dia ketika mana dia berdoa, dia merasa dirinya hamba kepada Allah. Maka dia menjaga adab ketika berdoa. Jadi ketika berdoa dia benar-benar menjaga adab, yakni memegang pakaian kehambaan. Maka membawa kepada doanya kabul. Maka doa kabul ada 3. Yang pertama, iktiraf. Apa makna iktiraf? Yakni merasa benar-benar berhajat kepada Allah. Ini
rahsia orang-orang soleh kabul, hajatnya kabul. Jadi kalau tidak bersungguh-sungguh, rasa kalau kabul lah, tak kabul sudah, itu tak bersungguh-sungguh. Maknanya patut rasa benar-benar berhajat dengan Allah, hilang pergantungan dengan makhluk. Maka ini itiraf, ini rahsia doa tadi dikabulkan. Yang kedua, rahsia doa dikabul, yakni yakin bahawa Allah Ta'ala akan mengkabulkan akan hajatnya. Maksud kabul hajat di situ, yakni Allah memberi yang terbaik untuk dirinya, bukan menerima apa yang dia minta. Sebab tu kita dah rasa, kerana bahayanya kalau kita rasa kita berdoa Allah Ta'ala kabul apa yang kita tu, nanti kita akan rasa Allah Ta'ala ikut kata kita. Sinilah kita terhijab dengan Allah. Ini menyebabkan Allah Ta'ala marah. Kamu makhluk, manalah Allah Ta'ala ikut katamu. Begitu. Kemudian kita meletakkan bahawa kerana doa kita semata-mata, maka Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Sebenarnya kata ulama sufi, hajat kamu itu terkabul dengan sebab apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maknanya, mungkin kita minta perniagaan kita maju, tapi memang Allah Ta'ala takdirkan. Hanya Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Berusaha. Hanya, okey, maju dah maju, tapi la yuradul qada illa bidu'a. Tidak berubah qada kecuali dengan doa. Boleh jadi dengan kamu bersungguh berdoa, majunya lebih maju lagi Allah Ta'ala tambah. Dengan kesan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini rahsia, tiga rahsia ini tiga jalan menjadi rahsia bahawa orang-orang soleh amal ibadatnya, yakni doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah minta kepada kamu, tidak ada Allah Ta'ala minta kecuali kamu ada sifat ittiraf. Apa makna? Benar-benar berhajat kepada Allah. Benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala, dan tiada yang telah menyegerakan akan segala pemberi kepadamu. Dan di antara yang perkara yang menyebabkan kamu segera dapat. Segera dapat maknanya mendapat kabul, yakni dua perkara ini. Yang pertama, merasa diri ini hina. Yang kedua, merasa diri ini fakir. Ini hanya dimasukkan pakaian kehambaan. Maknanya dia rasa diri dia hina. Hina sebab apa? Sebab kita ini banyak dosa sebenarnya. Dosa kita banyak, walaupun walaupun kita kata saya ini maknanya selalu sembahyang tidak tinggal, sebenarnya kita banyak dosa. Ilmu banyak, walaupun ilmu banyak, mungkin banyak dosa. Walaupun kita ni banyak dosa, biar kita rasa diri kita hina di hadapan Allah. Bila seorang itu merasa dirinya hina di hadapan Allah, dan dia merasa dia fakir, tak ada apa-apa, jangan melihat pada amal, jangan melihat kepada ilmu yang Allah Ta'ala beri, jangan melihat kepada kebajikan-kebajikan yang kita buat. Kita dah rasa diri kita soleh, maka ini menyebabkan doa kita tidak kabul. Doa kita tidak kabul. Maka hendaklah kita duduk dalam keadaan memakai pakaian kehambaan. Bagaimana memakai pakaian kehambaan? Sentiasa merasa hina dan juga sentiasa merasa fakir. Tidak ada apa-apa. Maka ini di antara jalan yang menyebabkan doa seseorang itu kabul. Sebab itu kalau kita jumpa orang soleh, dia alim. Dia soleh, dia alim. Tapi doa dia kabul. Doa dia kabul. Walaupun dia soleh, dia alim, yang mengkabulkan Allah Ta'ala kabul tu, dia tak rasa dirinya soleh. Walaupun orang tengok, dia ni soleh lah. Ini orang soleh. Tapi dia merasa dirinya tidak soleh, maka inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala kabulkan hajat dia. Maka salah seorang daripada guru, beberapa orang guru ustaz. Yang pertama ustaz cerita Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani ni, Tuan Guru ustaz ada dua. Satu di Kuala Ibas, satu di Kemaman. Maka Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani ini, beliau ini satu hari ahli keluarga dia datang. Bawalah bawalah satu lori anak pokok dokong. Satu lori. Jadi minta supaya dia tolong jualkan buah dokong tadi. Anak pokok dokong tadi.
Jadi dia pun kata, maknanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Potoni sudah meninggal dah. Dia orang Potoni. Jadi ketika mana dia, ahli keluarga dia letak satu lori, letak dekat rumah dia. Tolong simpan, sementara nak jual. Besok kan datang orang terus cari. Ada tak orang nak jual anak dokong? Ada. Habis dia beli semuanya sekali. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni hanya orang letak rumah dia saja. Esok siapa lalu orang nak beli. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah, rezeki datang begitu tak susah-susah. Yang kedua, Tuan Guru Haji Najmuddin, Baba Najmuddin di Kerandang, di Kelantan, di Besut. Beliau ini, Ustaz sempat belajar juga dengan beliau. Beliau ini kalau dia cakap sampai. Contoh dia kata apa? Dia kata tak ada orang nak bagi kenderaan buruk-buruk. Dia kata malam tu besok sampai lalu. Kereta baru orang bagi ke dia. Kemudian dia kata puahnya lah kalau ada tanah boleh buat menanam, esok orang bagi tanah ke dia. Baba saya nak bagi tanah untuk Baba. Baba pun kita tengok tanah Allah, tanah. Ni maknanya dia punya semak samun tu banyak pokok-pokok lagi. Tengah-tengah dia fikir nak macam mana ni. Datang mesin cash, dia panggil dia broza. Maknanya habis dibersihkan tanah. Dia kata apa yang dia cakap Allah Ta'ala hantar. Apa yang dia cakap Allah Ta'ala hantar. Tapi walaupun begitu, dia tak rasa dirinya salah. Itu hebatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, rahsia doa mereka ini kabul kerana dia merasakan dirinya sentiasa hina. Dia merasakan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa memakai pakaian kehambaan. Maka memakai pakaian kehambaan itulah yang membawa kepada doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guru kita lah. Ada pun kita ni jauh sekali ingat macam dia ni. Baik. Bermula iktiraf itu, iktiraf hamba itu iaitu menentukan segala sifat ubudiyahnya. Yakni menentukan sifat kehambaannya kepada Allah. Dan kerana yang demikian itu tiada dituntut daripada hamba itu sesuatu yang terlebih besar daripadanya. Dan Allah tuntut kita sentiasa merasakan diri kita hamba. Apa makna hamba? Hamba ni dia tidak memiliki. Itu hamba. Tidak memiliki harta, tidak memiliki amal, tidak memiliki ilmu. Hamba. Maknanya tidak akan memiliki. Tidak akan memiliki. Satu. Tidak memiliki. Maknanya sekarang. Dan tidak pernah memiliki. Ini sifat seorang hamba. Tidak pernah. Maka dia kosong saja, sentiasa kosong, sentiasa tidak ada apa-apa dia merasa. Siapa yang merasa dia tidak ada apa-apa, dia ada Allah. Siapa yang merasa dia memiliki apa-apa, maka dia jauh dengan Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Kerana yang demikian itu tiada dituntut daripada hamba itu sesuatu yang lebih besar daripadanya. Tidak diminta oleh Allah sesuatu yang lebih besar selain daripada merasakan dirinya hamba. Maka sesungguhnya keperluan seorang hamba kepada Allah Ta'ala memang banyak. Kita perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan kita sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita berhajat Allah memberi rezeki. Kita berhajat Allah memberi kesihatan. Kita berhajat Allah memberi ini. Macam-macam kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah menghajatkan kita satu saja. Kamu jadilah, rasalah diri kamu benar-benar hamba. Itu saja. Maknanya. Maka, sehinggalah seseorang itu menyedari akan sifat dirinya. Dirinya adalah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan dia telah meletakkan bahawa segala sifat yang mulia itu, sifat rububiyah itu milik Allah. Apa sifat rububiyah? Yang pertama, sifat Allah yang maha kaya. Yang kedua, sifat Allah yang maha mulia. Yang ketiga, sifat Allah yang maha berkuasa. Yang keempat, sifat Allah yang maha, maknanya yang maha kuat. Maknanya. Jadi, ini sifat Allah Ta'ala yang maha memiliki. Maka setelah mengetahui semuanya sekali, maka dengan itu, katanya ulama sufi, istilah tasawuf ini mengatakan bahawa ubudiyah, sifat hamba ini ataupun kehambaan diri kepada Allah adalah mengembalikan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah.
Itu sifat kehambaan. Sifat kehambaan ini, sifat kehambaan kepada Allah adalah mengembalikan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dengan sifat kerendahan dirinya sebagai hamba. Dengan sifat kerendahan dirinya ataupun kehinaan dirinya sebagai hamba. Macam mana menyerahkan ataupun mengembalikan? Baik, begini. Contoh sajalah. Contohnya kalau Allah Ta'ala beri kita kaya, maka kita letakkan kekayaan itu milik Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Dia menyerahkan kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri ilmu, maka dia meletakkan itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Dia duduk dalam jahil. Dia duduk dalam jahil. Orang yang mengaku dia alim, itu tidak, itu maknanya, kata ulama sufi, yang mengaku dirinya alim, itulah bermulanya jahil. Seseorang yang merasa dirinya jahil, itulah perjalanan untuk menjadi alim. Maka dalam keadaan macam itu, dia serahkan dirinya kepada Allah. Mengembalikan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sehingga satu pun dia tak lekat pada hatinya, itu milik dia. Begitu. Jangan letak milik kita. Kitalah berkuasa, kita boleh buat apa saja. Kitalah maknanya orang yang kaya, kita boleh miliki apa saja. Kitalah orang yang berilmu, orang akan menjadikan kita mulia. Maka ini semua sifat-sifat yang membawa kepada kehinaan kepada Allah. Siapa yang merasa mulia, dia hina pada Allah. Siapa yang menghinakan diri, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia apa? Maknanya mengembalikan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan sifat kehinaan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Maksudnya segala sesuatu sama ada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang telah berlaku, semuanya milik Allah, satu. Yang kedua, sesuatu yang ada, sama ada kekayaan, sama ada ilmu, sama ada ibadat, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan seorang kekasih Allah Ta'ala ni, orang yang soleh ini, dalam perkara ini, dia ini bagaikan orang yang karam dalam lautan. Bagaikan orang yang karam dalam lautan, yang penuh dengan gelombang, penuh dengan angin taufan, begitulah keadaan dia sentiasa berhajat. Sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala, sehingga dia merasakan tak ada benda dah yang dia perlu berhajat, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka itulah digambarkan bahawa orang yang macam ini dia akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat orang yang soleh. Seandainya seseorang itu memiliki sifat yang macam itu, ini bermakna dia telah menunaikan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, aku tidak meminta kepadamu kecuali kamu merasakan diri kamu ini benar-benar hamba kepada aku. Maknanya kita kena meletakkan diri kita ini adalah hamba kepada Allah. Bila hamba kepada Allah, tidak ada apa milik kita, hanya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bahawa dan kata Abu Muhammad Abdullah Ibnu Manazil radhiyallahu anhu, bermula ubudiyah itu iaitu rujuk, iaitu kembali di dalam tiap-tiap satu kepada Allah. Kembali pada Allah macam kita kata tadi, atas had iftira, atas batasan kita benar-benar berhajat kepada Allah. Dan iftirar ini maknanya benar-benar berhajat kepada Allah ni dituntut daripada Allah. Biar Allah minta kepada kita, biar kita benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa tiada menyangka hamba itu daripada dirinya sesuatu, daripada haul dan juga kuwah. Dia tidak meletakkan, tidak menyangka dirinya ada kekuatan dan ada daya. Ada daya dan ada kekuatan. Dan sentiasa tiada melihat bagi dirinya sesuatu daripada segala asbab. Dia tidak melihat pada sesuatu itu, mana pada dirinya yang mendatangkan segala asbab. Sabit saya rajin ni lah, sebab tu Allah Ta'ala bagi saya ni jadi kaya. Itu bagian harta. Sebab saya bersungguhlah belajar ni, sabit saya bersungguhlah menyebabkan saya jadi alim begini. Maka dia menyandarkan dirinya.
Maka sedikit perasaan menyandarkan pada dirinya, itu tidak ada pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada pada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang yang sudah soleh, walaupun banyak ibadat, kita ni orang yang tidak soleh. Jadi kalau kita buat amal ibadat banyak sikit, kita rasa sudah soleh. Maka orang yang sedangkan ibadat kita sedikit, merasa sudah soleh, itu tertipu daya. Orang yang soleh, dia beribadat banyak, tetapi dia merasa dirinya tidak ada ibadat. Itulah orang yang selamat sebenarnya. Maka dalam keadaan macam itu, dia tidak ada daya dan upaya. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa makna billah? Semua itu dengan pertolongan Allah. Apa makna la hawla? Tiada mampu, dia tiada daya untuk berpaling daripada maksiat. Kita tidak mampu nak berpaling pada maksiat. Walaupun pakai jubah, walaupun pakai serban. Walaupun baca kitab, walaupun pegang tasbih, tak mampu tinggal maksiat. Begitu. Dan kita juga tidak ada kekuatan. Apa makna kekuatan? Tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Tak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Walaupun kita ini banyak berzikir, walaupun kita duduk dengan guru mursyid, walaupun kita ini banyak baca Quran, tidak ada kekuatan sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita sentiasa bergantung dengan Allah. Jadi kita tak mampu nak buat amal ibadat. Tiba-tiba Allah beri kita boleh buat amal ibadat. Bila boleh buat amal ibadat, kita tidak boleh meletakkan kita sudah soleh, kita rajin. Tetapi kita kena bersyukur bahawa Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka tidak melihat dirinya dalam segala asbab, padahal berpegang atasnya ataupun bersandar kepadanya. Hanya berpegang kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Sebab itulah, bila mana saja orang dapat melakukan amal ibadat, dia kena bersyukur kepada Allah. Orang soleh beribadat, dia bersyukur. Orang tidak soleh beribadat, dia berbangga. Dia berbangga dengan ibadat. Orang soleh ketika mana diberi, merasa tiada apa-apa. Bukan dia tiada apa-apa. Tapi orang yang tidak soleh ketika diberi, merasa dia memiliki. Itulah bezanya. Maka ketika mana saja dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dia bersyukur. Dia kerana dia sandarkan bahawa dia mampu melakukan amal ibadat ini adalah disebabkan Allah yang memilih dia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah ia seumpama menempat orang yang karam dalam laut. Seumpama dia ini karam dalam lautan, tiada dilihatnya bagi yang menolong akan dia. Tak ada yang boleh tolong dia, melainkan Tuhannya. Begitulah gambarannya. Maknanya, dia ini duduk dalam lautan, maka rasa tak ada orang dah tolong, hanya kepada Allah Ta'ala. Ini gambaran hamba tadi. Melainkan Tuhannya, dan tiada harap bagi yang melepaskan dia daripada binasa seorang lain daripada Tuhan, dan tiada diharap yang boleh melepaskan dia kecuali Allah Ta'ala. Tak jawab satu soalan maknanya. Kalau kita dah doa tapi tak sembuh, lepas tu kita jumpa orang alim minta doa untuk kesembuhan kita. Macam mana tu Ustaz? Makna kita ini masih tiada adab dalam doa ke Ustaz? Doa kita tidak makbul. Baik. Begini kalau kita sudah berdoa kepada Allah supaya sembuh, lalu tidak sembuh-sembuh, maka sebenarnya kita kena memahami bila kita mampu berdoa, bermakna Allah Ta'ala telah kabulkan kita. Apa makna kabul? Allah terima kita. Apa makna terima? Allah kasih kepada kita apabila kita ini telah melakukan ibadat. Apa ibadat itu? Ibadat doa. Siapa yang berdoa, kita ni, cara kita ni, bila kita berdoa, kita telah meletakkan diri kita hamba. Dan kita telah merasakan diri kita hamba. Sebab tu kita berdoa. Tentang sembuh tidak sembuh, tentang terima tidak terima, itu hak Allah. Kita jangan bicara hak Allah. Kita serahkan pada Allah. Kalau Allah Ta'ala sembuhkan, Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tidak sembuhkan pun, kita tetap bersabar. Maknanya, di atas ujian Allah Ta'ala. Kemudian, situ kita kena letak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberi kepada kita satu ibadat doa. Dengan sebab kita sakit.
Kemudian kita berdoa, kita tak sembuh lagi. Walaupun tidak sembuh, kita jangan mengatakan, oh Allah Ta'ala tak terima ni doa kita. Tidak. Kita tak boleh kata begitu. Yang penting bukan sembuh. Yang penting bagi orang sufi, Allah terima ke tak terima kita. Begitu. Bermakna kalau kamu boleh berdoa, bermakna Allah terima kamu sebagai hamba-Nya. Lepas daripada itu, kita pun jumpa orang soleh. Tuan Syekh, Kiai, bolehlah doakan saya sakit. Ataupun kita minta tolong seorang, orang pun pergi, ni Syekh, ni sahabat saya ni sakit, boleh tak Syekh tolong doakan. Maka Syekh pun doakan. Maka ketika mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala itu tidak salah. Itu bukan bermakna bergantung dengan makhluk. Maknanya kita minta dia berdoa supaya doa pada Allah. Dia bergantung pada Allah lagi. Bukan bergantung pada makhluk itu. Kecuali kita minta Syekh tu sembuhkan kita. Baru bergantung dengan makhluk. Jadi kita minta dia berdoa pada Allah Ta'ala. Boleh jadi kita fikir dia lebih dekat dengan Allah. Boleh jadi kita fikir doa dia lebih kabul. Lebih menyebabkan Allah Ta'ala maknanya memberi kebaikan lagi. Maka tidak salah kita minta orang alim berdoa. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, yakni tidak putus harapan kita dengan Allah. Tidak putus harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ada yang baru masuk tanya muka surat berapa? Maka muka surat 81 Surat 81. Dan kata setengah orang yang arif, orang yang mengenal Allah, bermula mutawrun, orang yang sangat-sangat berhajat. Mutawrun ni orang yang sangat berhajat, iaitu yang berdiri di antara kudrat Tuhannya. Yang berdiri antara kudrat Tuhannya, maka angkatkannya kedua tangannya kepadanya, yakni kepada Allah, dengan meminta, maka tiada lihat antaranya dan di antara Allah kebajikan yang mustahak padanya sesuatu. Maka berkata ia, kurnialah olehmu bagiku, wahai Tuhanku, dengan tiada sesuatu. Maka dikatakan bahawa orang yang mutawrun ini, orang yang sangat-sangat berhajat kepada Allah Ta'ala ni, apabila dia berdoa kepada Allah, dan maknanya dia telah melihat bahawa dia telah melihat, maknanya ketika mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tiada lihat antara dia dengan antara Allah Ta'ala kebajikan yang mustahak padanya sesuatu. Dia hanya bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia hanya melihat kepada Allah sahaja, yang mana Allah lah yang menentukan, bukan sabit dia. Allah Ta'ala ni, antara dia dengan Allah ni, maknanya ada perkaitan. Tak ada. Maknanya kalau Allah nak bagi kepada kita ni, bukan sabit doa kita. Bila Allah nak bagi, itulah maknanya ketetapan Allah Ta'ala. Dan jangan merasakan dengan sebab kebajikan-kebajikan yang dibuat, berhak Allah Ta'ala ikut kata dia. Tidak. Maknanya. Jadi ada satu orang hamba Allah, dia ni selalu buat ibadat banyak. Lalu dia pun ada hajat, dia berdoa pada Allah, ya Allah, tunaikan hajatku. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, tunaikan hajatku, kerana aku ni banyak ibadat, aku dah buat ni. Jadi ketika mana dia minta sambil dia berkata, aku ni dah buat soleh, apa lagi, sebab apa engkau tidak kabulkan doa aku, lalu Allah tidak kabulkan hajat dia tadi. Akhirnya dia pun dia kata, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Setelah dia minta, dia kata ampunkanlah dosa aku, lalu Allah Ta'ala kabulkan hajat dia. Jadi sebenarnya baik. Zahirnya kita minta doa. Zahir. Kemudian kita telah buat amal soleh. Tetapi hakikatnya doa tadi adalah mengikut kehendak Allah. Mengikut kehendak Allah. Dan seandainya kita doa begitulah kita dapat. Sebenarnya bukan berkaitan dengan sebab-sebab yang datang daripada kita. Oh, sebab saya semayang banyak tu Allah Ta'ala ikut saya dah, doa saya kabul ni.
Tidak. Bukan kerana itu. Tetapi kerana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun." Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesusahan? Siapakah amman yujibul muttarra idza da'ahu? Siapakah orang yang memperkenankan doa apabila dia ini berhajat sangat? Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dan Allah Ta'ala telah menghilangkan segala kesusahan. Allah lah yang menghilangkan segala kesusahan sehingga kamu menjadi khalifah di atas muka dunia. Ilahu ma'allah, adakah di samping Allah Ta'ala ada yang lain? Adakah di samping Allah Ta'ala ada yang lain? Qalilan ma tazakkarun. Sedikit saja orang yang mengingatinya. Baik. Maknanya apa? Yang pertama kamu tahu. Kalau Allah Ta'ala tanya, siapakah yang mengkabulkan doa kamu? Yang doa kamu Allah. Siapakah yang menyelamatkan kamu, menghilangkan kamu daripada kesusahan? Allah. Siapakah yang menyebabkan kamu ini dapat maknanya menjadi khalifah di atas muka bumi? Jawabnya Allah Ta'ala. Adakah disebabkan selain daripada Allah? Tidak ada. Semuanya Allah. Bukan disebabkan selain daripada Allah. Bukan disebabkan selain pada Allah tu, bukan disebabkan amal kamu. Bukan disebabkan kebajikan kamu. Bukan disebabkan orang keliling kamu. Tetapi disebabkan Allah lah yang menentukan segala-galanya. Jadi, di sini, orang-orang soleh diletak Allah Ta'ala. Kita ni yang tak soleh. Kita sabit diri kita lagi. Ilahum ma'allah. Adakah yang lain ada bersama Allah? Tidak. Tidak ada. Kecuali hanya Allah. Adakah Allah ini ada terpaksa? Orang Terengganu kata gini. Tak ada arah. Tak ada arah. Dah dia rajin ingat kita kena beri ke dia. Gitu. Dia rajin ingat mayang kena beri ke dia. Gitu. Macam kita ada pelajar. Kita ada pelajar. Lalu kita khabar. Siapa yang rajin kita bagi hadiah. Siapa yang rajin kita bagi hadiah. Maka rajinlah pelajar tadi. Bila rajin pelajar, kita pun kata, Allah, tak ada arah lah. Budak tu rajin. Kita kena beri juga. Sebab kita kata gitu. Jadi, kita memberi dia kerana ada sebab yang berkaitan dengan dia. Allah memberi kepada kita hajat-hajat Allah Ta'ala kabul. Tidak ada sebab pun daripada kita. Hakikatnya tidak ada. Dulu ada satu orang, ibu bapa datang bawa anak dia. Ustaz, tolong nasihat anak saya. Kita ni tak erti nak bagi nasihat. Kalau bagi Pizza Hut boleh lah. Maknanya, dia minta bagi nasihat. Tak apa, kita pun cakap lah. Kamu kena begini, harapan ayah kamu begini. Kita pun cakap lah bagi nasihat dia. Bagi nasihat. Selang beberapa lama, budak tadi jadi berubah. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dia pun berubah. Suka kepada kuliah, lepas tu dah mula pakai jubah, dia dah berubah dah. Bila dah berubah, mak dia menangis. Mak dia menangis. Dia cerita, Ustaz, mak saya nangis tak? Nangis? Apa pula menangis? Mak saya kata, dulu mak saya nangis tengok perangai saya teruk. Leni mak saya nangis tengok saya berubah. Lepas tu keluarga dia pun kata, terima kasih banyaklah Ustaz. Dia kata bukan sabit Ustaz, tak ada pun sabit Ustaz. Maknanya tak ada kena-mengena pun kita. Kita baru cakap hari ni je. Maknanya dia berubah. Kita tanya balik mak dia. Tanya. Mak dia ni dah lama doa, anak dia berubah. Okey, baik. Zahir orang pula Zahir tengok mak dia. Hakikatnya dia berubah bukan kerana kita, bukan kerana mak dia. Zahir saja mak dia yang doa. Zahir saja kita yang memberi nasihat. Hakikatnya daripada Allah kerana Allah Ta'ala ini tidak ada sesuatu yang boleh mempengaruhi Allah. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi Allah. Maka ini yang ada pada sifat orang soleh. Kalau dia berdoa kabul, dia tak kata sampai saya doa sungguh-sungguh. Dia sebab merasa. Tetapi bila kita merasa Allah, saya doa sungguh-sungguh, Allah Ta'ala ikut saya begini-begini, maka dia merasakan sesuatu yang berlaku itu ada kaitan dengan dirinya.
maka mengikut pandangan orang-orang saleh, dia sudah tidak ada adab dengan Allah. Allah halus. Perkiraan ini halus. Mana kita berdoa saja, Allah pun bagi. Kita doa saja, Allah dapat. Maka tidak ada. Tidak ada. Maknanya berkaitan dengan makhluk. Allah tidak dipengaruhi. Allah tidak digagahi. Allah tidak terpaksa dalam memberi sesuatu. Ini ada dalam hati orang soleh. Ini yang dipahami oleh orang-orang soleh. Sehingga doa-doa mereka kabul. Bila mana mereka berdoa, Allah kabulkan. Bila berdoa, Allah kabulkan. Bila berdoa, Allah kabulkan. Dia tak kata kabulnya doa dengan sebab dia. Tetapi dia kabulnya doa dengan sebab Allah. Ilahu ma'allah. Adakah selain daripada Allah Ta'ala yang bersama? La qalila ma tadhakkarun. Sedikit saja orang yang ambil peringatan. Begitulah. Nak jadi hamba Allah Ta'ala ini, bukannya perkara yang mudah nak jadi hamba Allah yang soleh. Hendaklah kita memahami akan perkara-perkara ini. Bagaimana adab-adab orang yang soleh ketika mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, hendaklah seseorang tadi mesti merendahkan diri kepada Allah dan mengembalikan sesuatunya kepada Allah Ta'ala, dan tidak meletakkan kepada dirinya yang menjadi sebab Allah, maknanya Allah menerima akan ataupun Allah menetapkan satu perbuatan itu disebabkan dirinya tidak ada. Maka hakikatnya dia mengembalikan sesuatu. Hakikatnya di dalam hatinya dia mengembalikan satu pada Allah, dan dalam hatinya mengakui bahawa dia benar-benar berhajat kepada Allah, dan dia duduk dalam keadaan sentiasa dalam keadaan zillah, kehinaan, dia sentiasa merasa dalam iftiqar. Apa beza dia? Begini. Kita guanalah, kita rasa guanalah nak tanya saja ni. Kalaulah kita buat dapat, kita doa dapat, kita pun rasa apa dia ni, apa-apa yang kita nak ni Allah bagi banyak. Kita rasa diri kita mulia. Kita rasa diri kita dah mulia. Diri kita mulia. Tetapi hakikatnya, mana-mana merasa dirinya mulia, rasa dirinya sudah mulia, maka sebenarnya itulah yang menyebabkan dia jauh dengan Allah. Kabul, tapi tak jauh dengan Allah, tak diterima. Sebab tu orang sufi, dia bukan masalah dia doa dia dapat, dia nak Allah Ta'ala bagi, dia masalah dia nak diterima oleh Allah Ta'ala. Buat apa kalau kita doa Allah bagi? Nak kereta bagi kereta. Nak rumah bagi rumah. Apa lagi? Mana minta dapat. Tapi Allah tak terima kita. Maka orang sufi tidak memandang begitu. Yang paling penting, Allah menerima kita. Inilah yang dimaksudkan. Kamu doalah, aku terima kamu. Aku terima kamu menjadi hamba aku. Begitu. Maka inilah rahsia. Mengatakan bahawa rahsia yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang-orang saleh yang mereka memahami keadaan ini. Keadaan sebagai hamba ini, merasa dirinya hamba, inilah yang menyebabkan dirinya ini diterima oleh Allah Ta'ala akan doanya. Baik, kita tengok sikit lagi. Jadi di sini bila kita berdoa, kita serah pada Allah dan sentiasa merasa berhajat kepada Allah. Maka setengah orang arif ini bermula mutarun orang yang berhajat itu yang berdiri antara kudrat Tuhannya, yakni dia duduk di atas, dia memegang semua daripada kudrat Allah. Kita tidak ada kudrat, semua kudrat Allah Ta'ala, maka angkatkan kedua tangannya. Kedua tangannya kepadanya, yakni kepada Allah. Dengan meminta, angkat, kamu meminta kepada Allah Ta'ala. Maka tiada dilihat antaranya dan antara Allah kebajikan yang mustahak padanya. Dia angkat, dia tak lihat. Maknanya antara dia dengan Allah sesuatu yang mustahak bagi dirinya atau yang layak bagi dirinya. Maka berkata ia, kurniakan olehmu bagiku wahai Tuanku dengan tiada sesuatu. Maka ya Allah Tuhan, kurniakan kepada aku. Maknanya kurniakanlah kepada aku sesuatu daripada kamu. Maka dia minta pada Allah Ta'ala. Maka antara yang mereka minta, antaranya, jadikanlah aku orang yang sentiasa berhajat denganmu, ya Allah. Antara doa dia apa? Doa ni Abu Zar Al-Ghifari, kerana doa inilah menyebabkan Abu Zar dikenali di kalangan para malaikat.
pendek saja. Dia ada panjang tapi Ustaz yang pendek saja. Dia kata as'aluka ya Allah. Allahumma ini as'aluka al-ghina 'anin nas. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu tidak berhajat kepada makhluk. Itu di antara doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar aku ini al-ghina 'anin nas, yakni tidak berhajat kepada makhluk. Bila tidak berhajat pada makhluk, dengan sendirinya dia sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan zillah, iftiqar, rasa hina, rasa berhajat kepada Allah Ta'ala itu dua pekerjaan yang lazim ia baginya. Mesti kena ada rasa hina, rasa berhajat. Jangan rasa mulia, rasa hina dan rasa berhajat. Berhajat kepada Allah Ta'ala ini, dan keduanya itu mewajibkan ia menyegerakan kurniaan hak Allah kepada hambanya yang bersifat dengan keduanya. Merasa hina kepada Allah dan merasa sangat berhajat. Maka dengan dua sifat ini, rasa hina, rasa berhajat, mewajibkan, menyebabkan doanya kabul. Allah mengkabulkan akan hajatnya. Ini mewajibkan segera kurniaan Allah. Mewajibkan Allah mengurniakan dia. Maknanya mengurniakan apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Apabila dalam hati dia ada dua. Maknanya. Maka begitu. Sama ada tak kira kurniakan kami salat yang khusyuk. Itu makna tak kira Allah beri semayang hati yang berzikir, salat yang khusyuk, hati yang tidak berhajat pada makhluk. Tapi yang paling penting kita sentiasa rasa hajat dengan Allah dan sentiasa merasa hina kepada Allah Ta'ala. Maka kata Sahal ibn Abdullah As-Susuri, kata Sahal ibn Abdullah As-Susuri radhiyallahu anhu, tiada jua menzahirkan hamba itu akan fakir kepada Allah dalam waktu mendoa pada suatu melainkan firman Allah Ta'ala bagi malaikat, jikalau tiada bertertanggung pada kataku, nascaya ku jawab akan dia labbaik. Ketika mana seseorang tadi berdoa pada Allah Ta'ala, dia berdoa pada Allah dalam keadaan dia benar-benar berhajat dan dia rasa dirinya hina kepada Allah, Allah Ta'ala kata pada malaikat, hai malaikatku, kalaulah hamba ku ni tahan menanggung kalimah aku akan kata labbaik. Aku akan kata labbaik. Maknanya katanya Allah Ta'ala kepadanya. Tetapi Allah tidak tertanggung. Maka Allah memberitahu pada mereka, hai malaikat, maknanya kalaulah hamba aku ni boleh tanggung kalimah kalimah aku ini, nanti aku akan kata labbaik, aku datang padamu, kata Allah. Begitu gambarannya. Maknanya. Okey, baik. Soalan. Mohon penjelasan apakah perkaitan doa manusia dengan kun fayakun. Kun fayakun. Doa kepada Allah ini, doa ini permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Adapun kun fayakun adalah satu ketetapan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata jadi, pasti akan jadi. Jadi doa kita sebagai hamba, kita berdoa pada Allah, memohon kepada Allah. Tetapi kun fayakun yang menetapkan sesuatu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita mengatakan, ada satu orang ustaz, dia pun baca, ya Allah begini, kun fayakun, dia pun kata. Lalu Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan dia punya permintaan dia. Ada satu ustaz di Indonesia, nama apa tahu? Dia, kalau ada orang kena kerasukan, dia pun baca doa, ya Allah aku minta pertolongan kamu. Akhirnya dia kata, kun fayakun. Jadi, maka sebenarnya kun fayakun ini adalah satu ketetapan yang Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala kendaki pasti akan berlaku. Hanya kita ditugaskan berdoa. Adapun segalanya itu serah kepada Allah Ta'ala yang menentukan akan permintaan hamba dia tadi. Tapi kita jangan kata kun fayakun tu kita boleh menentukan, tidak. Hanya kita memohon pada Allah, ya Allah jadikanlah. Maknanya dengan kehendak kamu, bukan dengan kehendak kita. Baik, kita tengok lagi. Kemudian dikatakan lagi bahawa dengan dua sifat ini, sifat rasa hina, sifat rasa berhajat,
maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Maka kita tidak lupa bagaimana peristiwa Perang Badar. Kenapa Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar? Maka Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Situ perkataan azillah. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kemenangan ataupun Allah Ta'ala telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Hal keadaan kamu merasa hina, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Moga-moga kamu mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka bila mana seorang itu azillah, merasa hina, Allah datangkan pertolongan. Maknanya Allah Ta'ala mendatangkan pertolongan bila mana seseorang itu merasa dirinya hina kepada Allah. Maka inilah rahsia merasa diri hina, merasa diri sangat berhajat kepada Allah, menyebabkan Allah Ta'ala menerima akan dia ataupun mengabulkan hajatnya. Dan seseorang tadi mesti juga dalam hati dia kena letakkan la haula wala quwata illa billah. Dia tidak ada daya upaya, tidak ada daya untuk menolak maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika berdoa, dia duduk dalam hatinya la haula wala quwata illa billah. Dalam waktu yang sama dia merasa dirinya fakir, dia merasa dirinya hina kepada Allah, menyebabkan inilah cepatnya Allah Ta'ala kabul hajat seseorang tadi. Bahkan la haula wala ini disebut di dalam hadis, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Min kunuzil jannah. La ilaha illallah ini adalah pembendaharaan daripada pembendaharaan syurga, ataupun khazanah, ataupun harta daripada harta-harta syurga. Senang. Baca la haula wala quwata illa billah. Maknanya seseorang tadi bila merasa dirinya begitu, tidak ada daya upaya, dia rasa hina, dia rasa lemah, itulah. Sebab tu orang soleh ini, rahsia doa mereka kabul, mereka sentiasa rasa berhajat kepada Allah. Mereka sentiasa merasa hina. Walaupun orang datang muliakan dia. Allah Ta'ala datang muliakan dia. Orang datang muliakan dia. Tuan Syekh begini, orang sambut dia, orang puji dia, orang sanjung dia. Tapi dalam dia dapat pujian, dia dapat sanjungan, dia tetap merasa dirinya hina. Dia tetap merasa dirinya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Inilah rahsia yang menyebabkan Allah Ta'ala menerima akan dia punya doa. Lalu dikatakan bahawa antara seorang tadi nak merasakan dirinya hina dan fakir. Macam mana nak rasa dirinya hina dan fakir? Maka ada 3 jalan. Jalan yang pertama, hendaklah dia melaksanakan segala perintah Allah. Segala perintah Allah yang wajib. Dan juga menjauhkan segala larangan Allah. Ini yang pertama. Untuk menjadi seorang tadi orang yang fakir dan hina. Kemudian hendaklah yang kedua, hendaklah dia ini sentiasa, maknanya menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dia. Sekurang-kurang kata Tuan Guru Haji Yaakob, salah seorang guru ustaz, dia kata apa? Dia kata biarlah pada tubuh badan kamu ada sunnah. Taduk pada pakaian, tak boleh nak pakai jubah pun, pakailah kopiah. Ada seorang tu datang, dia kata dia ni jual jubah, dia jual jubah. Dia kata, ustaz istiqamah pakai jubah. Dia kata, ana ni jual jubah, tak boleh nak pakai jubah. Apa rahsia ustaz boleh pakai jubah sama? Rahsianya satu je. Apa dia? Ustaz tak ada pakaian lain, jubah je ada. Itu yang jadi istiqamah tu. Tak ada dah. Tak ada pakaian lain, hanya pakai jubah saja. Maka hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga hendaklah bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Okey, baik, ditanya lagi, ustaz, bagaimana ustaz
saya ni nak jadi orang baik tapi jatuh sama maksiat. Nak jadi orang baik jatuh sama maksiat. Dah berdoa dah pada Allah Ta'ala tapi jatuh juga maksiat. Kalau kamu kata begitu, sama je kita 2 kali 5 je. Hanya kita kena tengok satu hadis. Nabi SAW bersabda, Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa dia? Yang pertama, dia kata hadis ini memberitahu tiga perkara yang kita perlu jalani dalam kehidupan kita. Yang pertama, sentiasa merasa takut kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa maksudnya? Maksudnya kamu kena jaga batasan-batasan ataupun larangan-larangan Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika mana kamu jatuh kepada maksiat, wa atmi sayyi'ata hasanata tamhuha, kamu hendaklah bersegera kembali kepada Allah. Bila jatuh kepada maksiat, cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Tak kira lah, mungkin kita ada maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat mata, tangan, kemaluan, hati. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini hadis dan hadis memberitahu tiga perkara untuk kita nak menjadikan diri kita orang yang saleh di sisi Allah. Yang pertama, sentiasa takut kepada Allah, jaga kita supaya tidak jatuh kepada dosa, maksiat dan kelalaian pada Allah. Yang kedua, sentiasa kembali kepada Allah bila jatuh pada maksiat. Dan yang ketiga, bergaullah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Maka ini tanda orang yang soleh. Kalau dapat perkara tiga ni kita jaga macam orang kata, saya Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz doa lah sebab saya ni banyak dosa, maksiat. Jadi nak minta tolong Ustaz doa lah. Ingat Ustaz ni malaikat. Maknanya, Ustaz parut lagi pada dia. Tapi gini, yang kita, dah saya ni kalau banyak buat dosa, Allah Ta'ala terima tak doa saya ni. Kabul tak hajat saya. Kalau kita banyak dosa ni, dah begini, semua banyak dosa belaka. Hanya diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, setiap kali kita jatuh dosa, kita kembali pada Allah. Setiap kali kita bermaksiat, kita bertaubat. Setiap kali kita tersalah, kita beristighfar. Maka bila jatuh buat maksiat tu, kita cepat kembali. Dalam waktu yang sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan pilih kita menjadi orang yang soleh. Walaupun sering kali jatuh pada maksiat, dan kita terus berdoa pada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan hajat-hajat kita, tidak di dunia, di akhirat. Dan walau kita ini banyak melakukan kelalaian kepada Allah Ta'ala, kita boleh jadi orang yang soleh. Dengan syarat kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Dan juga kita sentiasa menjaga hak-hak Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Dan dia kata adalah alamatnya fakir kepada Allah Ta'ala itu. Tanda orang itu fakir kepada Allah. Okey, kalau kita kata orang tu fakir, macam mana tanda dia? Dia ada piti, Ustaz fakir. Mana? Dia tak ada piti, dia tak ada tanah, dia tak ada rumah, itulah fakir. Orang fakir ni, maknanya kalau kita pergi rumah dia. Ada orang dia tak ada duit, susah saja hidup dia. Maknanya rumah pun kecil saja. Apa sianya kita tengok dia. Tak apa kita nak bagi bantuan lah ke dia. Kita pun beli beras, beli gandum, beli gula pun. Lepas tu kita tak duit RM100 bagi ke dia. Rupa-rupanya dia ada tanah 10 ekar. Rumah je. Hanya dia tak ada piti tapi ada tanah 10 ekar. Tu tak pakai lagi tu sebenarnya. Tapi yang pakainya macam mana? Tanah tak ada, rumah tak ada, duit pun, pendapatan pun tak cukup, itu fakir. Tak ada apa-apa. Maka fakir dengan Allah, fakir dengan Allah Ta'ala itu tanda orang itu fakir kepada Allah. Apa tandanya? Tandanya tiada dilihat baginya wujud. Tanda dia fakir, dia tidak melihat dia ada. Dah dia mati, dia tak ada. Dia tidak melihat dia ada. Maknanya dia tidak melihat dia memiliki. Senang bahasanya. Dia tidak melihat dia ada, yang ni dia tidak melihat dia memiliki.
Jadi begitu. Jangan merasa soleh. Jangan merasa soleh. Jadi dia punya tu disebut oleh ulama-ulama sufi selalu beritahu jangan merasa diri soleh. Kalau orang merasa diri soleh, bermaksud dia ini ada ibadat. Dan jangan merasa dia alim. Kalau dia merasa dirinya alim, bermakna dia memiliki, dia ada apa? Ada ilmu. Jangan merasa dia memiliki. Tapi yang ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu, dia kena letak, inilah ilmu yang Allah bagi pada saya dan itu bukan ilmu saya, itu ilmu Allah Ta'ala. Maknanya jangan rasa memiliki. Maka tanda dia seorang yang fakir, ia tiada dilihat baginya wujud, iaitu ada ataupun memiliki, dan tiada ijad serta Allah. Tiada ijad. Apa makna ijad? Mengadakan dengan Allah. Tak adalah kerana dia bersama dengan Allah. Jadi begini. Maknanya kalaulah maknanya kalau seorang tadi, dia ini ketika mana saja dia ini diberi oleh Allah, boleh beramal, boleh berzikir, boleh apa-apa, tapi dia merasa, saya sudah berzikir, saya sudah beramal, itu bermakna dia ini belum lagi fakir. Kemudian bilalah dia dapat sesuatu, dia berniaga, Allah Ta'ala bagi dia kaya. Bila berniaga dia kaya, dia melihat, aku kaya dengan sabit, aku ini pandai berniaga, aku kaya dengan sabit, aku punya strategi, maka dia ada ijad dengan Allah. Dia ada sesuatu yang bersamaan dengan Allah. Dengan sebab dia, dengan sebab Allah. Maka ini tidak boleh. Jika kita dalam ketakutan, apa zikir yang kita perlu amalkan? Masya Allah. Macam mana buat? Kalau ada dalam ketakutan, zikir apa yang diamalkan? Jadi bila kita duduk bersama dengan Allah Ta'ala, hendaklah kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Biasanya seorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan bagikan ketenangan dalam hati. Dan juga maknanya seseorang tadi bila dia berzikir kepada Allah, biasanya Allah Ta'ala akan menghilangkan segala keresahan dan juga kesusahan. Jadi kalau zikir ni, kadang-kadang setengah orang dia membaca ratib. Dalam ratib itu ada zikir. Zikir-zikir yang menghilangkan segala keresahan dia. Di antaranya ratibul haddad ataupun ratibul atas. Itu dua zikir ini. Ada setengah mengatakan kamu banyakkan istighfar. Bila istighfar, Allah menghilangkan kegusaran kamu, kesedihan kamu dan juga ketakutan kamu. Itu juga antara zikir. Jadi boleh juga diamalkan dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian lagi dikatakan bahawa dan alamat dia tadi ialah tiada dilihat baginya wujud dan tiada ijad serta Allah, tiada dia bersama dengan Allah Ta'ala, tidak sabit dengan dia tidak merasakan diri dia, sabit diri dia lah, disebabkan Allah Ta'ala memberi ilmu, harta dan sebagainya. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar inilah saja yang saya dapat sampaikan. Kalau tidak dapat faham, rujuklah kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Sebagaimana yang Ustaz maklumkan bahawa Ustaz bukanlah alim, bukanlah soleh. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri sahaja. Jadi sekadar ini saja. Malam besok, malam Jumaat. Malam Jumaat, jadi malam besok adalah malam maulid. InsyaAllah boleh ikuti Ustaz lepas maghrib, bermula daripada lepas maghrib malam besok. Dan insyaAllah kalau malam lusa mungkin kita akan sambung lagi pembacaan kitab hikam kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.